Iqbal tergopoh-gapah berlari menuju ke sekolahnya. Dia melihat jam di tangannya menunjukkan pukul 8 pagi. Hatinya mula berdebar-debar dan pemikirannya mula memikirkan tentang dua orang wajah yang kebiasaannya akan menunggu di depan pagar sekolah. Keringatnya mula menitis-nitis, membasahi badan dan bajunya bak air hujan yang jatuh di atas muka bumi. Sesampainya dia di hadapan pagar sekolah, dia ditahan oleh seorang pengawas sekolah iaitu bernama Eric yang merupakan antara orang yang tidak disukai oleh ramai pelajar. Muka ni, bukan dia yang aku perhatikan selalu lewat ke sekolah. Apa masalah kau? Iqbal, jenuh lah aku nak tulis nama kau ni. Iqbal hanya mendiamkan diri. Dari jauh, dia telah terlihat kelibat seorang guru disiplin yang amat tegas dan mukanya yang sangat menakutkan. Dia bermonolog di dalam hati kecilnya. Alamak, Cikgu Kelvin. Iqbal, kamu ni dari awal tahun hingga pertengahan selalu lambat ya. Setiap kali saya tanya kenapa lambat, tu mulut macam atas emas saja. Tak pernah nak jawab. Saya minta maaf, Cikgu. Itu sajalah maaf. Sudah, sekarang ni masuk kelas terus. Malah saya nak fikirkan tentang untuk kamu. Alhamdulillah. Kali ni aku terselamat daripada denda Cikgu Kelvin yang berbisa. Iqbal terus beredar masuk ke kelas baik saja Cikgu Kelvin memintanya untuk terus masuk ke kelas. Di dalam kelas, dia mengambil tempat duduk di sebelah rakan baiknya, Krishna. Iqbal, kau sudah siap ke karangan bahasa Melayu dan soalan matematik? Ya, aku tak siap lah soalan matematik tu. Susah gila. Habislah Cikgu Kirana marah aku. Aku sudah siapkan semua. Bertenang, Krishna. Mari aku bantu kau ya. Inilah kawan baik aku dunia dan akhirat. Sayang kau. Kau ni. Sudah ke sana. Cikgu Kelvin dah masuk kelas ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar. Waalaikumsalam, Cikgu Kelvin. Kamu semua sudah bawa barang peralatan lukisan yang telah cikgu pesan tempoh hari? Kita sudah semakin menghampiri perasaan percubaan SPM. Saya harap kali ini semua di atas meja masing-masing. Adanya barang yang saya minta. Jangan ada siapa lagi yang pinjam antara satu sama lain. Cikgu, Iqbal macam tak ada je barang lukisan ke atas meja dia. Iqbal, mana barang lukisan yang cikgu suruh bawa? Cikgu, saya tak berkesempatan lah nak beli peralatan lukisan tu. Saya kan sudah memberi tembok kepada anda semua untuk membeli peralatan tersebut. Apa yang tidak berkesabarannya lagi? Nanti, kamu jumpa saya habis waktu persekolahan sesi pertama nanti. Baik, Cikgu. Selepas waktu persekolahan, Iqbal teringat pesanan Cikgu Kelvin. Dia terus berlari keluar dari kelas untuk mendapatkan Cikgu Kelvin. Iqbal, saya nak kamu betul-betul jujur dengan saya. Kenapa kamu masih tidak membeli peralatan lukisan itu lagi? Ceritakan kepada saya. Maaf, Cikgu. Saya sudah menyimpan wang saya untuk membelinya. Namun begitu, minggu lepas wang tersebut terpaksa saya gunakan untuk membiayai kos rawatan pembedahan mak saya, Cikgu. Kenapa kamu tidak pernah menceritakan tentang masalah kamu ini kepada saya? Cikgu, saya tidak mahu menceritakan tentang masalah hidup saya kepada sesiapa. Tetapi jangan risau. Cikgu berikan sedikit tempoh lagi untuk saya membelinya ya. Bunyi loceng sekolah berkumandang di penjuru pembesar suara sekolah. Mereka berdua saling berpandangan ke arah jam di dinding yang menunjukkan tamatnya waktu persekolahan sesi pertama. Cikgu, izinkan saya masuk ke kelas kerana selepas ini saya perlu ke makmal untuk kelas tambahan subjek biologi. Ya, silakan Iqbal. Selesai sahaja Iqbal keluar dari bilik guru, Cikgu Kelvin terdetik untuk melihat rekod peribadi tentang kehidupan keluarga Iqbal. Barulah dia tahu dan tersedar bahawa anak muridnya itu ialah daripada golongan keluarga yang susah dan Iqbal sudah tidak mempunyai bapa lagi. Selama ni, kenapa aku tidak pernah ingin mengambil berat tentang kehidupan anak muridku? Kesalahannya,
Dia tidak kemampuan beli peralatan tersebut. Yalah, kejamnya diriku ni. Kedengaran loceng untuk kali ketiga menandakan waktu rehat untuk para pelajar tahap 2. Ketika Iqbal sedang menjamah makanan yang dibekalkan oleh ibunya, namanya dipanggil melalui pembesar suara sekolah. Iqbal tiba di pejabat untuk berjumpa dengan pengetua selepas dirinya dipanggil sebentar tadi. Amboi, kita panggil rasa macam dah lama dah, tapi baru sampai. Takkan ada traffic jam dekat kantin kot? Tak adalah cikgu. Hari ni perut rasa macam lapar lebih sikit hari ni. Itu yang on form makan lama sikit. Maaf cikgu. Gurau Iqbal yang sangat dikenali dan akrab dengan pengetuanya. Tu yang nampak berisi sikit lah ni. Dengan nada yang berpura-pura serius, pengetua berkata, Begini Iqbal, tujuan saya memanggil kamu datang kemari kerana ada benda besar yang ingin saya sampaikan. Apa yang ingin cikgu sampaikan? Saya tidak pasti. Saya patut bercakap tentang perkara ini dengan kamu sekarang atau tidak. Cikgu nak cakap apa? Saya rasakan saya sepatutnya tidak bertugas sebagai pengetua di sekolah ini. Saya sepatutnya menjadi seorang pelakon yang terkenal, star The Dwayne The Rock Johnson, kerana lakonan saya amatlah mengagumkan. dengan nada yang riang dan gembira sambil mengeluarkan sepucuk surat untuk diberikan kepada Iqbal. Iqbal yang masih bingung dengan apa yang sedang berlaku mengambil surat tersebut. Surat apa ni cikgu? Surat cinta Iqbal. Ada seorang gadis hantar dekat saya sebab tengok kamu lonely sangat. So dia hantar surat untuk disampaikan kepada kamu. Dan dia juga mengajak kamu untuk dinner bersama yang berlaukkan kari kepala ikan bilis. Air mata mula berlinangan. Cikgu, ini bermaksud? Betul Iqbal. Tahniah atas pencapaian kamu. Impian kamu untuk menyambung pelajaran di luar negara akhirnya tercapai. Sambil menepuk bahu Iqbal dan berasa bangga dengannya. Saya tak tahu nak cakap macam mana cikgu. Tidak terungkap dengan kata-kata cikgu. Apa pun kamu tak payah cerita. Sekarang pergi masuk kelas sebab saya tak buat kelas tambahan one-on-one lagi untuk kamu. Belajar bersungguh-sungguh Iqbal dan jangan putus asa. Jangan lupa untuk sampaikan berita gembira ini kepada ibu kamu. And please do send my regards to her like, you know, Fiwit. Baik cikgu. Iqbal memasuki kelas sambil memegang surat yang diberikan kepadanya dan perhatian terarah kepadanya. 怎么了？为什么你看起来很伤心？嘿，apa telah terjadi? Muka kelihatan sedih je. Aku... Hey, 跟我说。 Aku dapat melanjutkan pelajaran di luar negara lah. Krishna lantas berdiri di atas kerusi sambil menjerit. 为什么啊？ Iqbal telah berjaya melanjutkan pelajaran di luar negara. 你的妈妈一定会为你感到骄傲的。 Tersentak dengan pengumuman yang dibuat oleh Krishna, rakan-rakan Iqbal yang berada di dalam kelas menghampiri Iqbal dan mengucapkan tahniah serta berbangga kerana dapat berkawan dengan orang yang cemerlang seperti Iqbal. Iqbal berlari pulang ke rumah dengan riang dan disaksikan oleh ibunya yang sedang menunggunya untuk pulang ke rumah. Ibu! Ya Allah, anak ibu ni bau bertenang. Apa yang kamu terjeritkan ni? Ibu! Cuba teka tadi apa yang terjadi dekat sekolah. Okey, sekejap. Selain daripada kasut kamu yang kotor, seluar kamu yang koyak. Betul tak tekan ibu? Kelakarlah ibu ni. Dah tu, apa yang terjadi dekat sekolah tadi? Pengetua! Dia bagi surat ni dekat Bal tadi. Ibu bacalah. Ibu mengambil surat Iqbal lalu membacanya perlahan-lahan. Selang beberapa ketika, air mata kegembiraan dan kebanggaan mula bercucuran. Ya Allah, Alhamdulillah.
akhirnya kamu dapat merealisasikan impian yang kamu cakap dengan ibu selama ni. Allah, ibu. Tak naklah nangis. Nanti tak cantik dah. Lepas tu, mulalah satu kampung akan bercerita tentang ibu. Macam ibu hot stuff. Iqbal buat semua ni untuk ibu. Iqbal sayang ibu. Ibu mengesat air mata sambil ketawa. Iqbal, impian setiap ibu adalah untuk melihat anak-anak mereka berjaya dalam kehidupan serta tak mengalami kesusahan. Kerana kasih sayang pada ibu tiada tolak bandingnya. Lebih-lebih lagi, kasih sayang ibu kepada kamu. Ibu sangat berbangga dengan kamu, nak. Iqbal mencari kerja di sekitar rumahnya untuk mengumpul duit perbelanjaannya semasa di luar negara nanti. Walau bagaimanapun, setelah beberapa bulan bekerja dan semuanya berjalan lancar, tiba-tiba satu dunia dilanda dengan wabak COVID-19. Sudah jatuh di timpa tangga. Iqbal dikejutkan dengan berita yang paling menyedihkan dalam hidupnya apabila dia dan ibunya disahkan menghadapi penyakit COVID-19. Ya Allah, sesungguhnya aku merayu padamu. Kau sembuhkanlah kami semua yang disahkan positif COVID ini. Kau selamatkanlah dan panjangkanlah umurnya. Aku amat rindu padanya. Tiba-tiba, telefon hospital yang berada di tepi katilnya justru mengejutkan Iqbal yang sedang duduk di tikar sejadah. Iqbal terus mencapai telefon tersebut. Assalamualaikum. Saya sedang bercakap dengan saudara Iqbal, ya? Ya, betul doktor. Ada apa ya? Begini saudara, saya Dr. Farha. Nak maklumkan sesuatu kepada kamu. Saya harap kamu kuat, ya. Ibu kamu sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Dia baru saja meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Sebentar lagi, pihak hospital akan melakukan pengebumian jenazah ibu kamu. Doktor, bolehkah saya berjumpa dengan dia buat kali terakhir? Tolong saya, doktor. Saya nak cium beliau untuk kali terakhir, doktor. Begini, Iqbal. Pihak hospital memang tidak membenarkan sesiapa untuk menguruskan jenazah ini. Hanya pihak hospital saja yang akan menguruskan segalanya. Saya harap kamu bertabah dan kuat atas ujian ini. Saya pesan supaya kamu dapat membacakan Yasin kepada arwah ibu Doktor, kamu. saya satu-satunya anak dia. Takkan saya tak boleh jumpa? Saya dah tak ada sesiapa, doktor. Saya merayu dengan doktor. Maaf Iqbal, saya faham situasi kamu. Tapi kami tidak mahu sesiapa terjangkit dengan penyakit ini. Dan prosedur untuk pengebumian ini amatlah sukar. Saya harap kamu faham dengan situasi ini. Saya akan maklumkan kemudiannya kepada kamu tempat pengebumian ibu kamu selepas kamu sembuh daripada COVID ini. Iqbal memandang wajah ibunya di skrin telefon bimbitnya. Dia mengucup sayu skrin telefon itu. Berat di hatinya atas berita ini. Dia sudah kehilangan kedua-dua orang tuanya. Lebih-lebih menyedihkan lagi apabila di saat-saat akhir hidup ibunya, dia tidak bersama ibunya. Ibu, balas sebagaikan jadi anak yang terbaik untuk ibu. Iqbal tak dapat bersama ibu di saat-saat akhir hidup ibu. Iqbal tak jaga ibu. Ibu, maafkan Iqbal. Iqbal, kau kena kuat. Sesungguhnya Allah bersama dengan kau. Iqbal memandang kitab Al-Quran di sebelah katilnya. Lantaran itu, dia terus mengambilnya
dan membacakan ayat suci Al-Quran, iaitu surah Yasin, untuk disedekahkan kepada arwah ibunya. Setelah sekian lama manusia hidup dalam ketakutan dan kerisauan, akhirnya para saintis dunia telah menjumpai penawar untuk COVID-19. Perkara ini juga telah membuka ruang untuk merealisasikan impiannya. Setelah beberapa tahun menyambung pelajaran di luar negara, Iqbal telah pun bergraduasi dan pulang ke kampung. Iqbal menyatakan kepada Cikgu Kelvin bahawa dia ingin membuka klinik farmasi sendiri dengan ilmu yang dia perolehi di luar negara. Cikgu, saya ada hajat anak dia yang saya simpan lama dah selepas saya balik dari luar negara lagi. Gapo dia? Saya rasa saya nak buka klinik farmasi sendirilah, cikgu. Wah, baguslah begitu. Cikgu setuju dengan cadangan kamu. Setelah selesai tentang farmasi yang ingin didirikan, Iqbal duduk berborak di halaman koridor bersama Cikgu Kelvin. Cikgu Kelvin memberikan seutas gelang rantai emas kepada Iqbal. Hah? Apa ni, cikgu? Bila masa mak saya ada bertemu dengan cikgu? Begini, saya ada datang ke rumah kamu untuk memberikan barang peralatan menulis kepada kamu. Tetapi kamu tiada pada masa itu. Dan pada masa itu, mak kamu... Cikgu Kelvin mengimbau semula perbualannya dengan ibu Iqbal. Semenjak ayahnya tiada dari kecil lagi, dia selalu ada menemani saya di rumah ini. Sayalah jadi temannya untuk menghibur. Saya tak tahulah keadaan jika dia tahu. Sekarang saya sedang menghidap penyakit. Saya tak nak cikgu dia tahu keadaan saya. Saya tak nak musnahkan harapan neneknya untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara. Cikgu, tolong jagakan Iqbal seperti anak cikgu sendiri. Jika saya sudah tiada suatu hari nanti dan saya titipkan gelang emas ini kepada cikgu untuk kegunaan cikgu semasa menjaga anak saya nanti. Saya tidak apa-apa yang berharga menaikkan gelang itu sahaja dari rumah ini peninggalan harta arwah bapanya. Begitulah kisahnya bagaimana ibu kamu titipkan kamu dan gelang emas ni kepada cikgu. Jadi cikgu nak pulangkan semua amanah ni kepada kamu. Kenapa ibu tak pernah ceritakan masalahnya kepada saya? Saya anak dia. Saya berhak tahu semuanya. Ingat juga, tujuan mak kamu nak sorokkan dia sakit sebab dia tak nak kamu risau dan sedih sehingga menjejaskan keputusan peperiksaan kamu. Dia tak nak kamu patah semangat apabila kamu tahu dia dan nak pergi. Kamu jadi anak yang baik. Kamu bangunkan tempat ini untuk kepentingan orang ramai. Dapat menggembirakan hati ibu bapa kamu di sana. Terima kasih untuk kata-kata semangat itu, cikgu. Jadi buat masa sekarang, saya nak fokuskan kepada farmasi ini semula. Setelah selesai mengubah suai rumah peninggalan arwah ibu bapa Iqbal, maka terjadinya sebuah klinik farmasi yang diidamkannya. Pada hujung minggu, Iqbal mengadakan majlis doa selamat sebagai tanda kesyukuran dan ingin menyampaikan hasrat yang sudah lama disimpan dalam hatinya. Ramai orang kampung yang diajak menghadiri majlis tersebut. Assalamualaikum. Syabas. Iqbal, kamu berjaya membina klinik sendiri. Maaflah orang rumah cikgu tak dapat datang. Ada hal sedikit katanya. Ni cikgu, bawalah gadis manis dari luar negara temankan cikgu ke sini. Kalau tak, ni asyik nak perok tanah rumah. Hai Papa, jangan macam ni. Malu Kak Long. Hai Syahira. Hai Iqbal. Iqbal, kamu kenal ke anak cikgu ni? Cikgu,
Sebenarnya saya telah lama kenal dengan Syairah ni. Sejak daripada tahun pertama pengajian saya lagi. Lepas tu saya baru tahu yang dia ni anak cikgu pada final year saya. Jadi sebab ni lah saya nak adakan kenduri ni. Sebab saya nak ingin sampaikan hasrat saya untuk jadikan Syairah sebagai pasangan hidup semati saya. Apa? Iqbal, ini satu kejutan yang saya tak sangka dari kamu. Berminat dengan anak saya. Yalah. Saya berjanji saya akan menjaga dia lebih daripada saya menjaga diri saya. Kebahagiaan dia sentiasa menjadi keutamaan saya. Sebenarnya, Iqbal, cikgu sudah lama fikirkan perkara ni kerana kamu seorang lelaki yang sangat baik dan bertanggungjawab. Cikgu perkenankan hajat kamu ni. Pada hujung bulan, iaitu pada 11 November 2025, Iqbal dan Syahira selamat dihijab kabul dengan sekali lafaz sahaja. Syahira telah sah menjadi isteri kepada Iqbal. Mereka berdua hidup berbahagia. Beberapa bulan selepas itu, mereka mendapat kabar gembira bahawa Syahira telah berbadan 2. Rezeki Iqbal semakin bertambah. Dia telah membina sebuah rumah banglo yang berdekatan dengan klinik farmasinya. Dan kini, dia pun telah membuka lagi satu klinik farmasinya di Pekan. Itulah kesudahan kisah hidup Iqbal. Pada awal hidupnya, banyak cubaan dan halangan yang ditempuhi olehnya, namun dengan berkat kesabaran dan semangat juang yang tinggi, akhirnya dia telah memperolehi segala apa-apa yang diinginkan.